Keningau 16/20/20 jam 11.15 pagi sempena upacara tahunan ritual batu sumpah peringatan mengikut perlembagaan Kerajaan Malaysia Jamin. Andrew Ambrose, wakil tetap perhubungan antarabangsa kepada Dayak International Organization DIO, membaca dan seterusnya menyerahkan memorandum 11 tuntutan kepada YB Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan, Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, sebagai wakil untuk menyampaikan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia. Memorandum 11 tuntutan tersebut kemudiannya diserahkan dengan rasminya kepada Perdana Menteri pada jam 3.44 petang di Grand Ballroom de Magellan, Sutera Harbour, Kota Kinabalu. Jeffrey Jaiman, pengerusi penganjur, dalam ucapannya menyeru supaya apa yang tercatat pada batu sumpah haruslah ditunaikan. Kalau kamu berjanji, pastikan janji tunaikan. Jadi hari ini kita dapat melihat, kita dapat merasakan, dan kita tahu hari ini juga kita sedang mengadakan Pilihan Raya Negeri Sabah. Jadi semua kepada yang bertanding ini, saya percaya mereka akan berjanji. Tapi ingat, batu sumpah hari ini akan menjadi saksi. Akan menjadi saksi semua janji-janji kamu. Termasuk saya. Saya akan ingat apa yang janjinya kamu. Dan batu sumpah ini jangan main-main. Andrew Ambrose, aktivis antarabangsa terkenal dengan gelaran Atama Katama, berkata dalam perayaan ulang tahun ke-13 organisasi orang asal peringkat antarabangsa telah memilih artikel nomor 3 diangkat dan diperkasakan. Pertubuhan Hak Orang Asal Sabah telah pun berdaftar di New York, Amerika. Penentuan nasib sendiri orang asal itu untuk menentukan masa depan dia yang sendiri tanpa campur tangan sesiapa sahaja. Jadi kita berdiri hari ini untuk menunjukkan sekali lagi dan memperingati kerajaan bahawa kita melalui batu sumpah ini, melalui cara tradisi kita, mengikut adat istiadat kita, melalui institusi kerajaan adat kita yang tertubuhnya sebelum ada apa-apa kerajaan, sebelum ada apa-apa penjajah yang datang ke bumi kita, kita sudah ada institusi kerajaan adat. Dan kami, aktivis internasional, bekerjasama dengan institusi adat, panglima-panglima seluruh Pulau Borneo, bekerjasama dan ingin bekerja lebih erat dengan pemerintahan kerajaan Malaysia. Harap-harap pada hari ini tujuan kita berkumpul di sini didengari oleh mereka-mereka yang pemegang amanah tersebut. Sebagai terakhir, yang berhormat kawan-kawan sekalian semua di sini, kami wakil aktivis dan juga orang asal akan menyampaikan satu memorandum kepada Perdana Menteri bagaimana aspirasi kami, menentukan nasib kami sendiri yang kami akan sampaikan pada hari ini kepada Perdana Menteri. Kepisenangan dan kepiseduan Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Peter John Jaban, Panglima Ribut, aktivis bebas orang asal Sabah dan Sarawak, berkata beliau tidak kenal Perdana Menteri Malaysia hari ini kerana tidak pernah datang ke upacara rasmi batu sumpah. Semenjak penubuhan Malaysia, tidak ada satu pun Perdana Menteri Malaysia yang ada telur untuk menijak, untuk berjumpa dengan kami di batu sumpah ini. Karena itulah ada satu telur saja di sini. Kalaulah Perdana Menteri ada datang ke sini pada hari ini, kami akan menambah satu lagi telur. Our president here this morning is to meet up with the Prime Minister of Malaysia. I don't know, I don't recognize who is the Prime Minister of Malaysia until today because I've never met him.
That's the reason why we, the indigenous people, the orang asal of Sabah and Sarawak, are present here this morning. Because we want to meet up with him, and we are going to present a memorandum to him. We don't care. Kami tidak peduli siapa yang memerintah, mana satu kerajaan kami tidak peduli. Tetapi what we want is any government of the day to respect and return the rights of the indigenous people in Sarawak and in Sabah. Ini batu sumpah. Ya. Saya telah dipahamkan banyak orang asal yang datang ke sini telah diganggu oleh pemerintah, oleh polis dan sebagainya. Ini teritori kami, batu sumpah yang dibina oleh orang asal Sabah. Betul? Jangan ganggu kami lagi. Kalau kami bersemayam di sini, kalau kami berbolehan di sini. Paham? This is our territory. Ini teritori kami. This is our nation. We can do whatever we want to do here. You cannot stop us. It's against the rights of the indigenous people. Ini adalah melanggar undang-undang hak asasi manusia. Ya? You cannot stop us. This is like our gereja. It's like our masjid. You cannot stop us. So dengan ini, saya mengundur diri bagi pihak orang asal Sabah dan Sarawak. Saya sekali lagi memohon mana-mana kerajaan atau Perdana Menteri supaya datanglah melawat batu sumpah supaya kita boleh bersatu, dan juga saya merestui sesiapa Perdana Menteri yang berani datang ke batu sumpah. Terima kasih. Jude R. Sodomon, wakil keluarga Sodomon. Arwah nenek beliau adalah merupakan salah satu pejuang yang telah bertungkus lumus untuk memastikan Sabah berada setaraf dengan rakan kongsi yang lain. Pihak keluarga amat menghargai segala perjuangan yang lalu dan kesinambungan perjuangan oleh semua pihak sehingga ke hari ini. Seterusnya, beliau bagi pihak keluarga menyampaikan cendera kenangan kepada YB Datuk Dr. Jeffrey G. Kitingan. Dato' Syarif Budin Idin, aktivis bebas orang asal Sabah, dalam ucapannya berkata, kepada pejuang-pejuang adat, pembelian, aktivis-aktivis bebas, pemegang-pemegang amanah yang memegang undang-undang pemerintah pada hari ini. Dan pada kesempatan ini juga adalah satu aspirasi kita, ada satu harapan yang lebih besar di sini, karena bukan lagi kita anak tiri kepada satu kerajaan persekutuan, tapi kita bersama-sama dalam kerajaan persekutuan yang diwakili oleh Dr. Jeffrey sendiri. Satu memorandum kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Memorandum ini saya bacakan kepada semua yang menonton Facebook Live dan di seluruh dunia. Izinkan saya untuk inspek dan baca sendiri apa yang tertulis di situ. Memorandum kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, September 16, 2020. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kami organisasi-organisasi yang dinamakan di sini mengalu-alukan
kedatangan yang berhormat Perdana Menteri ke Batu Sumpah Keningau. YB adalah Perdana Menteri yang pertama kalau datang hari ini, dan saya dibagi tahu sendiri oleh Datuk Dr. Jeffrey Kiti kan beliau berada di tempat lain bagi menghadiri majlis Hari Malaysia. Saya sambung di sini. Di dalam acara peringatan Batu Sumpah Keningau yang menjadi simbol perjuangan dan aspirasi orang asal di Sabah, di mana dalam kurungan ketua-ketua adat di wilayah pedalaman Keningau, pimpinan OKK Sedaman Gonsanat, OKK Angian Andulak, dan OKK Jamie Gonsanat tidak mempercayai perjanjian, apalagi perjanjian Malaysia yang tertulis. Karena perjanjian seperti mana-mana yang tertulis boleh dimungkiri. Mereka mahukan jaminan yang tidak boleh dilanggar. Oleh itu, batu sumpah atau batu kutukan diminta untuk memasangkan jaminan tersebut kepada Kerajaan Persekutuan. Saya diarahkan oleh Gubernur untuk memasang batu sumpah ini, kata Tan Sri Richard Lin, bekas Setiausaha Negeri Sabah. Kami dengan ini menyampaikan aspirasi kami sebagai orang asal kepada perhatian Perdana Menteri untuk pertimbangan dan tindakan dari Kerajaan Persekutuan seperti berikut. Nomor 1, mempertahankan dan memperkasakan hak beragama semua rakyat Sabah tanpa sebarang diskriminasi, serta untuk bebas mengamalkan agama-agama yang dianuti tanpa sebarang paksaan atau penyelewengan sosioekonomi dan politik untuk menganuti sesuatu agama. Nomor 2, memperkasakan amalan budaya dan tradisi serta seni masyarakat orang asal di peringkat Sabah dan Persekutuan, dan ini dijadikan salah satu tunjang identiti negara. Ketiga, memperkasakan sistem kepimpinan dan perundangan adat anak negeri sejajar dengan sistem kepimpinan politik yang ada, dan keadilan sivil dan syariah di negara ini. Nomor 4, melakukan perubahan dan penambahbaikan kepada sistem kepimpinan kampung dan masyarakat supaya ketua-ketua adat, ketua kampung dan ketua anak negeri boleh membina dan memperkasakan jati diri serta pemerintahan peringkat kampung yang terikat dengan adat tradisi sesebuah kaum. Nomor 5, mempertahankan dan memperkasakan tanah-tanah adat dengan pemilikan kekal tanah-tanah adat sebagai wilayah adat sesuatu kaum, dan untuk mereka membina dan mendirikan wilayah pentadbiran adat dan kehidupan sebagai masyarakat orang asal dengan aman dan sejahtera. Nomor 6, melindungi dan mempertahankan kekayaan sumber alam flora dan fauna serta haiwan-haiwan yang menjadi identiti Sabah serta daripada ancaman krisis perubahan iklim. Nomor 7, memastikan segala projek-projek yang bakal dibangun di Sabah adalah sejajar dengan nilai serta kekayaan alam sekitar Sabah. Pembangunan di Sabah harus bersifat lestari dan mampan, mengikut aspirasi alam dan masyarakat orang asal Sabah seperti Sustainable Development Goals yang mengutamakan nilai perkongsian bersama. Nomor 8, memperkasakan ketelusan dan penyertaan masyarakat asal di dalam segala tingkat keputusan besar kerajaan, di mana masyarakat orang asal Sabah dibangun sebagai rakan dalam segala usaha kerajaan dengan tulus dan dengan jujur. Nomor 9, mempertahankan kedaulatan dan kedudukan istimewa Sabah dalam Persekutuan Malaysia dan melindungi Sabah dari segala ancaman, keganasan dan tuntutan wilayah Sabah dari pihak luar. Nomor 10, membangun dan membina keharmonian kaum dan agama serta perpaduan di antara semua masyarakat orang asal
untuk kekal hidup berharmoni dan aman. Yang terakhir, nomor 11, memperkasakan ekonomi masyarakat orang asal sejajar dengan kehidupan dan nilai-nilai tradisi dan budaya orang asal, supaya mereka dapat hidup dengan bermarwah dan berdiri sama tinggi dengan semua kaum-kaum lain di Malaysia. Dengan ini, kami berharap kehadiran Perdana Menteri di acara Batu Sumpah pada tarikh yang bersejarah ini dapat memupuk dan membina satu komitmen bersama untuk membina dan membangun masyarakat orang asal di Sabah sejajar dengan perjanjian pembentukan Malaysia pada tahun 1963. Komitmen dan usaha bersama ini penting untuk kita sama-sama membina Malaysia untuk semua berdasarkan kepelbagaian kaum, agama serta sejarah yang kita kongsi bersama sebagai rakyat Malaysia. 11 perkara di dalam memorandum yang bersejarah hari ini. Sekarang menyampaikan satu cendera kenangan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan menerima bagi pihak Perdana Menteri Datuk Dr. Jeffrey Kitingan sebuah lagi cenderamata disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, ikhlas daripada orang asal Sabah di Batu Sumpah. Oke, selesai untuk upacara pemberian memorandum, penyerahan memorandum, dan sedikit cendera kenangan, cendera hati kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Dr. Jeffrey. Adil Katalino bercermin ke sorga bersangat hati bakar. Dan hari ini sebenarnya Perdana Menteri harus berada di sini, tetapi hari ini adalah Hari Malaysia dan dia berada di Sibu, Sarawak untuk menjalankan upacara yang macam ini juga, yaitu memperingati Hari Malaysia yang ke-57. Jadi bagi pihak beliau, saya memohon maaf kerana beliau tidak ada di sini pada hari ini, juga kerana penganjuran ini hanya diatur 2 hari yang lalu, dan saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada saudara Jeffrey Jomion dan AJK beliau. Saudara dan saudari sekalian, memang Batu Sumpah ini adalah satu simbol bagi kita, satu tanda bagi kita untuk memastikan segala perjanjian, segala perakuan, segala jaminan yang telah dijalankan, telah dibuat, ditentukan oleh pemimpin-pemimpin kita semasa pembentukan Malaysia, akan berpegang kepada janji-janji dan jaminan-jaminan mereka, supaya jaminan-jaminan dan janji-janji itu akan tertunai demi hak Sabah, demi keselamatan kita, demi kesinambungan adat istiadat kita, dan demi juga kesejahteraan kita di Malaysia. Namun begitu, saudara-saudari sekalian, kita mesti tidak berpuas hati, termasuk saya sendiri yang setiap tahun datang di sini untuk memastikan jaminan dan janji-janji yang terpahat di Batu Sumpah
akan menjadi kenyataan. Oleh sebab itu, saya menerima dan saya faham teguran-teguran, permintaan-permintaan oleh ketua-ketua adat kita di Sabah. Dan saya juga percaya bahwa nenek moyang kita, leluhur kita bersedia menunggu untuk memastikan segala yang dijanjikan itu tertunai. Dan kalau tidak, mereka juga bersedia memberi hukuman. Betul atau tidak? Sebab itu, saudara-saudara sekalian, apa jua yang disampaikan, yang harus disampaikan, yang perlu disampaikan kepada pemimpin kerajaan, kepada Perdana Menteri, saya akan sampaikan. Saya menerima tadi dan saya akan sampaikannya. Bukan tahun depan, bukan 20 tahun kemudian. Saya akan sampaikan kepada beliau hari esok. Hari ini sebenarnya. Beliau akan sampai ke Sabah pada jam 2. Dan saya akan bawa bersama untuk menyampaikan kepada beliau permintaan dan memorandum daripada orang-orang asal kita. Saudara dan saudari sekalian, hari ini 57 tahun yang sudah berlalu. Kita sudah dalam Malaysia 57 tahun. Tetapi sehingga ke hari ini belum ada pun satu Perdana Menteri yang datang menghadapi batu sumpah ini. Mudah-mudahanlah Perdana Menteri yang ada sekarang ini akan datang menghadapi batu sumpah ini semasa dia masih Perdana Menteri. Dan saya berkeyakinan ini akan berlaku, dan ini kita akan membentukkan sejarah. Hari ini kebetulan Hari Malaysia disambut di tempat lain, dan saya mencadangkan, saya harap kita berjaya satu hari nanti, mungkin tahun depan ke tahun kemudian, kita akan bawa Perdana Menteri meraihkan Hari Malaysia di depan batu sumpah itu. Saudara dan saudari sekalian, kita juga perlu perbetulkan sejarah. Kerana Malaysia ini dibentuk hanya 16 hari bulan September pada tahun 63. Dan pengisytiharan Hari Malaysia pada hari itu mengatakan di dalam pengisytiharan bahawa Sabah dan Sarawak disekutukan dengan Persekutuan Malaysia, Persekutuan Tanah Melayu. Ya, Sabah dan Sarawak is federated with the Federation of Malaya. Dan pada waktu pengisytiharan itu, Sabah dan Sarawak dikatakan negara yang di Pertuan Negeri yang ada sekarang, dulu dipanggil yang di Pertuan Negara, yang melambangkan kedudukan kita sebagai sebuah negara yang merdeka. Tetapi saudara dan saudari sekalian, perjanjian Malaysia telah ditandatangani pada 9 hari bulan Julai tahun 63, sebelum proses penubuhan Malaysia selesai. Ini berarti
perjanjian Malaysia itu ada dibuat sebelum proses. Maksudnya kita masih koloni. Kalau kita baca artikel 1 di dalam perjanjian Malaysia, dia mengatakan the colonies of North Borneo and Sarawak shall be federated to the 16 states of the Federation of Malaya, and the federation shall be called Malaysia. Ini kita tidak mau. Ini salah daripada apa yang kita inginkan. Kerana kita inginkan Malaysia ini dibentuk bersama sebagai rakan kongsi sama rata. Betul atau tidak? Dan perlu dibetulkan. Sebab pada 20 hari bulan Julai tahun 63, selepas perjanjian Malaysia ditandatangani, tetapi sebelum pengisytiharan dan proses pembentukan Malaysia siap, Sarawak telah mencapai kemerdekaan melalui berkerajaan sendiri yang dinamakan Sarawak Day. Begitu juga Sabah pada 31 hari bulan Ogos tahun 63 telah diberikan, dilapaskan sebagai tanah jajahan dan mencapai kemerdekaannya walaupun limited. Tetapi itulah maksudnya. Dan itulah maksudnya juga di dalam lagu kebangsaan kita Sabah Tanah Airku yang menyebutkan Sabah negeri merdeka. Apalagi Sabah itu negeri merdeka dalam lagu kebangsaan kita. Berarti kita tetap berpegang kepada itu. Dan pengisytiharan Malaysia adalah pengisytiharan yang betul pada 16 hari bulan September dan bukan 9 hari bulan Julai tahun 63. Sebab itu saya akan berusaha untuk memastikan sejarah yang tidak konsisten ini dapat diperbetulkan supaya diperbetulkan. Dan kita mau supaya perjanjian Malaysia yang ada itu tidak digunakan, tetapi perjanjian Malaysia patut berasaskan kepada pengisytiharan Malaysia pada 16 hari bulan September tahun 63. Setuju atau tidak? Sebab semasa itu kita sudah merdeka dan Sabah telah dipanggil sebagai sebuah negara. Begitu juga Sarawak. Dan kita juga disekutukan, Sabah Sarawak disekutukan dengan persekutuan tanah Melayu, bukan dengan negeri-negeri di dalam persekutuan itu. Dan ini perlu diperbetulkan. Dan hari ini kita akan sama-sama perbetulkan sejarah. Kita akan sama-sama memastikan janji-janji di dalam manifesto, di dalam perjanjian Malaysia, dalam perlembagaan, di dalam batu sumpah, 20 perkara akan ditunai sebagai satu jaminan yang tetap dipegang oleh adat kita. Maka itu saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua organisasi yang terlibat, organisasi orang asal, aktivis-aktivis orang asal daripada bangsa-bangsa bersatu, kepada organisasi tempatan, termasuklah mereka-mereka pengamal-pengamal adat, bahwa adat itu penting dan amalan adat, penjagaan adat itu juga penting untuk kehidupan kita. Jadi hari ini, saudara saudari sekalian, saya ingin mengucapkan terima kasih juga untuk menghormati, untuk mengangkat batu sumpah ini sebagai satu simbol adat dan istiadat kita.
kita perlu naik tarakan. Batu Sumpah ini menjadi satu monumen yang lebih besar, lebih cantik, lebih canggih. Supaya kita boleh berkumpul di sini. I want to see this Batu Sumpah as high as the sky. And the original shall be at the foot of that big Batu Sumpah. Dan seperti yang saya dengar, this is similar to this is our shrine, this is our church, this is our masjid, this is our temple. So we shall do it like what we all want it to be. Dan setiap tahun kita akan datang ke sini, dan tahun ini adalah tahun pilihan raya negeri, dan saya minta juga semua calon-calon termasuk saya sendiri memastikan janji-janji dalam manifesto akan mereka pegang supaya mereka menang, dan mereka akan laksanakan. Kalau tidak, Batu Sumpah akan makan kita sendiri. Ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat, EJK pelaksana, saudara Junian, kepada persatuan-persatuan aktivis-aktivis, kepada mereka yang datang daripada jauh, kepada wakil-wakil daripada keluarga Seraban dan Bunsanat, dan kepada Anda semua yang hadir. Dengan itu saya sudahi dengan mengucapkan Tuhan menghormati kita semua, memberkati, pembelian akan memberkati kita, leluhur kita akan memberkati kita. Salam Kopi Sinduan, Adil Katalino, mencaroming ke surga, bersangat kajabata. Sekian, terima kasih. Pada tahun hadapan di tempat yang sama, mudah-mudahan pada saat itu suasana akan berubah dan lebih ceria.